Boleh Ustaz bagi nasihat anjuran Nabi amalan utama buat anak-anak yang telah kematian ibu bapa supaya diberi kesenangan. Yang pertama saya nak pesan pada anak-anak, bila meninggal dunia ibu bapa, tolong kita yang uruskan pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah itu yang kita kena buat. Itu yang terbaik. Yang kedua, pastikan pada kita membayar hutang-hutang yang terlekat oleh kedua ibu bapa kita. Bayar dulu hutang tu dulu. Hutang yang ada tu bayar dulu. Kerana ni masalah roh yang akan tersangkut. Yang tiga, melaksanakan wasiat dia. Wasiat dia. Wasiat yang diwasiat tu, apa dia? Kita buat. Yang keempat, melaksanakan hajatnya. Hajat. Waktu mana dia hidup, dia ada hajat dia. Dia nak buat begitu, dia nak buat begini. Tiba-tiba dia nak meninggal dunia. Tak sempat dia nak meninggal dunia tu, dia nak laksanakan. Maka kita anak-anak ni pakat ambil duit tu. Kita jangan faraid lagi. Kita laksanakan dahulu. Kita sebut ada anak beranak kita ni, dia ada hajat. Hajat dia begini. Kita pakat dulu bagi dahulu hajat dia. Perkenankan hajat dia terlebih dahulu. Yang kelima, pada diri kitanya ialah laksanakan faraid dengan cara yang baik. Sama-sama kita. Yang keenam, tolong sambung silaturrahim dengan keluarga arwah yang telah meninggal dunia. Yang ketujuh, tolong kerap ziarah kubur arwah ayah dan arwah ibu. Sama ada ziarah tu dalam bentuk jasad kita ataupun ziarah dalam bentuk doa. Itu pun dua-dua tu ziarah. Dia panggil demikian. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم sebut. Apabila mati saja anak Adam itu, lalu diletakkan jenazahnya di dalam kubur, lalu mulut-mulut masing-masing mula menyebut, "Wahai Tuhan kami, berilah peluang untuk kami kembali hidup di atas dunia. Kalau sekiranya kami diberi peluang untuk hidup kembali di atas dunia, kami akan lakukan balik amalan saleh yang telah kami tertinggal sewaktu mana kami hidup sewaktu-waktu dahulu. Sebutlah wahai malaikat, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Jangan sekali-kali kamu mengulang perkataan yang kamu ulang untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzah sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati penganjur Kelab PAS Island dan juga seluruh alihatan kuasa penggerak, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat peluang di mana Allah masih lagi memberi kesempatan kepada kita. Di saat yang kita berada ini merupakan masa yang paling ramai manusia dimatikan oleh Allah dengan pandemik COVID-19 ini, yang menyebabkan di kalangan kitanya, ramai di kalangan kita terlari-lari daripada yang disebut dengan kematian. Padahal di hadapan kita ni kita tak boleh lari dah. Walaupun kita cuba lari daripada kematian, fa innahu mulaqikum. Allah ajar kematian ini akan ditemuikan juga dalam hidup kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Lepas pada kamu mati, kamu akan pulang balik pada alam ghaib dan juga alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di waktu itu kamu akan didedahkan balik setiap amalan-amalan yang kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, kalau mana kita cerita tentang mengenai perjalanan hidup kita ini, maka banyakkan kita bercerita tentang masa depan daripada kita mengulang cerita masa belakang. Ramai di kalangan kita sibuk cerita kenangan-kenangan yang dia hidup, tapi dia tak pernah bercerita tentang mengenai bagaimana perjalanan pada masa yang akan datang. Perjalanan pada masa yang akan datang ni jarang orang kita nak sebut. Padahal dalam Islam diajar supaya kita ni sentiasa sebut
bagaimana kita nak hidup pada masa yang akan datang. Saat mana orang lain sedang kelam kabut, lari daripada kematian, kita diajar supaya jangan kelam kabut nak lari juga daripada kematian. Tetapi kita diajar supaya sentiasa buat persiapan bagaimana untuk kita nak hidup lepas pada kematian. Hidup lepas pada kematian ini merupakan satu perkara yang tak dipikir oleh orang bukan Islam. Tetapi yang dipikir ialah dalam hidup lepas pada mati nanti ialah yang disebut dengan orang mukmin. Orang mukmin saja yang fikir macam mana nak hidup lepas pada kita mati, menghadap di hadapan Allah. Bila kita mati menghadap depan Allah, mula kita fikir macam mana kita nak lalui saat-saat kita malam pertama kita di barzah. Macam mana kita nak lalui saat yang kita berada di hari pertama di padang mahsyar. Macam mana kita nak lalui di saat mana kita berdiri di hadapan Rabbul Jalil di padang mahsyar. Macam mana kita nak lalui masa-masa yang kita kena sampai saat mana kita nak melintasi titian sirat. Ni satu perkara yang perlu kita sentiasa membayangi diri kita. Sentiasa kita menjadi satu perkara yang terfikir dan kita sentiasa hidup dalam keadaan fikir demikian. Alam yang pertama yang kita kena lalui sekejap lagi yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah ni merupakan alam yang diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nak sebutnya bahawa kita ni perlu hidup di alam yang disebut dengan alam barzah. Perlu hidup di waktu mana alam barzah ni sama tak dengan hidup kita di atas dunia? Tak sama. Hidup dalam kubur, kita akan dapati bahawa berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena hidup dalam keadaan 3 keadaan saja. Tak ada dah keadaan-keadaan kita atas dunia ni. Tentu kita banyak keadaan yang ada. Tapi bila masuk dalam kubur, ada 3 saja keadaan. 3 keadaan inilah yang saya nak sebut. Perbincangan kita pada petang yang baik ini, ataupun di tempat tuan-tuan, berada pada waktu pagi, waktu sebegini. Walaupun begitu, cuba kita fikir dalam diri kita ni, ada 3 keadaan yang akan hidup di alam barzah. Keadaan yang pertama yang disebut dengan orang kafir. Orang yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Yang ni Allah cerita banyak dalam Al-Quran juga dan dalam hadis Rasulullah. Bila masuk dalam kubur dia menjadi kawah kepada kawah-kawah neraka. Dia tidak menjadi taman pada taman-taman syurga. Ini yang jadi masalah kepada orang kafir. Orang kafir, ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatul lil kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sepanjang hidup atas dunia ni menjadi penjara bagi orang mukmin. Dan dia akan menjadi masuk dalam kubur saja menjadi orang mukmin tempat kerehatan. Manakala orang kafir sepanjang hidup di atas dunia, dia akan rasa dalam keadaan yang dia seronok. Tak ada hidup dalam keadaan bagaikan dalam syurga. Dia hidup di atas dunia. Tapi start daripada masuk dalam kubur, dia masuk terus ke dalam kawah kepada kawah-kawah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang perlu kita faham, golongan yang pertama. Golongan yang kedua yang masuk dalam kubur yang disebut dengan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin ni merupakan golongan yang kedua yang masuk dalam kubur yang tak berharap untuk kembali hidup. Yang ni golongan yang kedua yang kita akan sampai pada satu saat nanti. Bila kita sampai di saat itu, mudah-mudahan semua di kalangan kita ni di kalangan orang mukmin. Orang mukmin ni orang yang bila masuk dalam kubur, malaikat tanya pada dia, nak hidup balik tak? Dia jawab tak nak, malaikat. Tak nak. Dia sebut demikian. Kenapa tak nak hidup? Kerana hidup di atas dunia ni merupakan kesengsaraan pada orang mukmin. Satu perjalanan yang menakutkan dan mengerikan di saat mana kematian, yang disebut dengan sakarat. Bila orang mukmin melalui sakarat, dia akan rasa satu masa yang amat pedih dalam hidup dia. Ini bagi orang mukmin. Manakala waktu mana ditanya pada dia nak hidup balik, tak ada seorang pun yang nak hidup. Orang mukmin, dia bila masuk dalam kubur, dia akan menjadi saat kerehatan dalam kehidupan dia daripada kepenatan yang panjang. Mudah-mudahan kita ni di kalangan orang mukmin dah, insya-Allah. Kala mana kita menghadap di hadapan Allah nanti, kita termasuk di kalangan orang-orang yang Allah bagi nikmat-nikmat, dan di saat itu dalam keadaan kita dalam kubur nanti, kita diberi kebaikan-kebaikan yang tambah dalam kehidupan kita. 2.
Tapi yang saya nak masukkan golongan yang ketiga, yang masuk dalam kubur, yang didapati bila masuk dalam kubur saja, barzah dia berubah menjadi satu tempat yang mengerikan dan menakutkan, sedangkan dia mengimpikan barzah dia menjadi satu tempat yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Ini kumpulan yang tiga. Kumpulan yang tiga ni yang digambarkan dalam ayat yang saya baca sebentar tadi. Dan kebanyakan di kalangan kita, dia orang Islam, tapi masuk dalam kubur dia menjadi kawah kepada kawah-kawah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dia tidak menjadi satu tempat nikmat. Padahal dia seorang Islam. Orang yang jenis macam mana yang ni disebut dalam Al-Quran, ada lebih kurang 3 kelompok. Yang bila dia masuk dalam kubur, hari pertama dia berada dalam barzah, tiba-tiba dia sebut pada malaikat, qala rabbirji'un, wahai malaikat, bagilah peluang untuk aku kembali hidup balik di atas dunia, wahai malaikat. Nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Malaikat sebut pada dia, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kata kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'asun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah. Kenapa golongan ini yang nak hidup balik? Sedangkan orang mukmin bila masuk dalam kubur, tak ada seorang pun yang nak hidup balik. Dalam hadis-hadis Rasulullah cerita demikian, kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid, betul lah. Bila dia masuk dalam kubur, bila malaikat tanya nak hidup balik, ya nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Kerana tak sakit saat mana melalui yang disebut dengan sakaratul maut. Dan orang yang mati syahid, dia tak ada sakarat. Berdasar pada dalam hadis-hadis Rasulullah cerita, kelebihan orang mati syahid, di saat mana peluru menembusi jasad dia, ataupun dia dipenggal kepala dia, di saat itu dia tak terasa sakit langsung pada diri dia. Kerana dia menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang mukmin yang lain, bila masuk dalam kubur, Allah jadikan kelapangan kubur dia. Allah jadikan luas kubur dia. Di waktu itu, bila tanya pada malaikat tanya pada dia, nak hidup balik? Tak ada seorang pun nak hidup. Tapi kenapa dalam ayat yang dalam surah Al-Mu'minun, Allah cerita tentang satu kelompok manusia, dia sebut dia nak hidup balik. Dia nak hidup balik. Bila tanya kenapa nak hidup balik, dia jawab, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal. Maknanya dia ni orang Islam ni. Kalau dia bukan orang Islam, takkan dia boleh jawab dia nak hidup balik untuk apa? Kalau tanya pada dia, kalau nak hidup balik ni untuk apa? Dia boleh jawab, saya nak buat amalan salih. Menandakan dia orang Islam. Kalaulah saya boleh buat balik amalan salih, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal. Kenapa? Rupa-rupanya sepanjang dia hidup di atas dunia, dia termasuk dalam 3 golongan. 3 golongan yang digambarkan orang yang dalam keadaan yang waktu mana dia dalam kubur, dia hidup atas dunia ni, dia dalam keadaan yang dia tertinggal terhadap 3 perkara. Panas rasa. Kemudian nak sebutnya, orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia hidup di atas dunia ni, dia tertinggal terhadap 3 perkara. 3 perkara ni apa dia? Yang pertama, dia tertinggal yang dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Al-Quran Karim. Ayat yang 97 ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa ni, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Dia mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Ini kumpulan yang pertama. Yang masuk dalam kubur, kemudian dia menyesal. Dengan penyesalan dia tadi. Kenapa dia menyesal nak hidup balik? Kerana dianya hidup atas dunia buat khianat pada diri sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Saya nak sebut pada sahabat-sahabat, antaranya orang yang hidup dalam keadaan dia tak menunaikan tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat zalim dalam hidup dia. Dia bukan buat zalim pada orang lain, dia buat zalim pada dirinya sendiri. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang
yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Bila dia melakukan kezaliman pada dirinya sendiri, dia masuk dalam kubur, malaikat tanya pada dia, qalu fi ma kuntum, kenapa kamu mati dalam keadaan sedemikian rupa? Kenapa kamu mati dalam keadaan sebegini? Mati dalam keadaan buat khianat pada dirinya sendiri. Siapa yang mati buat khianat pada diri sendiri? Orang yang, kita buat contoh, orang yang isap rokok, dia buat zalim pada dirinya sendiri. Orang yang buat khianat pada diri sendiri. Siapa? Orang yang minum arak, orang yang berjudi, orang yang dia hidup dalam keadaan buat zalim pada dirinya sendiri. Memang dia tak buat khianat pada orang, tapi dia buat khianat pada diri dia sendiri. Tak sembahyang berjemaah, tak bangun tahajud malam. Orang yang ada peluang dia berbuat kebaikan, tiba-tiba dia meninggalkan peluang untuk melakukan kebaikan. Maknanya dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Bila dia buat zalim pada diri sendiri, mereka tanya pada dia, qalu fi ma kuntum, kenapa kamu mati dalam keadaan sedemikian rupa? Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard, mereka, kami di kalangan orang yang lemah di atas dunia dahulu. Lalu mereka tanya balik pada dia, qalu alam takun ardullahi wasi'ah, tidakkah Allah telah jadikan bumi ini luas pada kamu? Fatuhajiru fiha, mengapa kamu tidak berhijrah waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu? Mengapa kamu membiarkan diri kamu dalam keadaan kejahilan? Kamu tak belajar dengan orang. Kamu tak sibuk menuntut ilmu. Kamu tak sibuk membetulkan diri. Kenapa kamu jadi demikian? Lalu dia pun terdiam. Mereka jawab terus, faulaika ma'wahum jahannam, kesudahan kamu disediakan dalam tempat kamu dalam neraka jahannam. Wasa'at masirah, dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah kepada mereka tersebut. Ini kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, yang masuk dalam kubur dalam keadaan penuh penyesalan dan dia nak hidup kembali. Siapa orang kumpulan yang kedua ni? Disebut dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Falamma nasu ma zukiru bih, ketika mana mereka mula melupakan segala peringatan Allah. Fatahna alaihim abwaba kulla syai, kami buka segala pintu maksiat yang dia ingin lakukan dalam kehidupannya. Ada kumpulan yang kedua ni, orang Islam yang dia tak nak pedulikan terhadap yang disebut, tak nak peduli terhadap teguran-teguran, ingatan-ingatan Allah kepada dia. Sama ada sekarang ni ingatan Allah, COVID misal contohnya. COVID ni ingatan Allah pada kita. Tiba-tiba ada di kalangan orang Islam, pada diri dia tersebut, dia rasa bahawa dia tak ada teguran Allah pada dia. Saya tak kena pun COVID, saya tak kena apa-apa, tak ada tanda-tanda pun pada saya. Dia rasa demikian dalam hidup dia. Dia rasa dalam hidup dia ni, bahawa dia sedang dalam keadaan dia rasa pada diri dia ni, dia sedang mentaati perintah Allah. Padahal dia sedang lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Fatahna alaihim abwaba kulla syai, kami buka segala pintu maksiat yang dia ingin lakukan dalam hidup dia. Bila kami buka segala pintu maksiat yang ingin dilakukan dalam hidup dia tersebut, fatahna alaihim abwaba kulla syai hatta iza farihu bima utu, sehingga dia rasa gembira sungguh dengan maksiat yang dilakukan dalam hidup dia. Ada orang yang demikian dalam hidup dia, sampai peringkat bila kita tegur dia sebut, peduli apa engkau dengan aku? Aku, engkau, dia sebut. Yang ni pokok liberal dia ajar demikian. Hidup dalam keadaan tak payah peduli orang lain. Kerana agama ni untuk individu, bukan agama ni untuk yang disebut dengan masyarakat, kata mereka. Agama ni untuk bahan peribadi, bukan bahan yang terlibat dengan orang ramai. Ni cara ajaran yang disebut dengan pokok liberal. Liberal dia ajar cara demikian. Lalu kita sebut ada dia tak boleh. Islam ni dia ajar dalam hidup kita ni, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Bukan di kalangan kita orang yang tak ambil berat terhadap urusan orang Islam yang lain. Dalam hidup kita ni saling ambil berat di antara satu sama lain. Tiba-tiba ada orang yang diajar dalam hidup dia, jangan pedulikan orang. Diri masing-masing, jaga diri masing-masing. Konon-kononnya demikian. Islam bukan begitu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fatahna alaihim abwaba kulla syai, kami buka ke atas mereka segala pintu maksiat yang dia ingin lakukan. Dia nak buat maksiat apa dia dalam hidup dia? Dia buat, di saat mana dia buat seronok dengan yang perbuatan yang dibuat sebut, akhaznahum baghtatan, kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut.
Faizahum mublisun. Di waktu itu mereka masuk dalam kubur dalam keadaan tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kumpulan yang kedua. Yang bila masuk dalam kubur, dia bila masuk di alam barzakh, dia nak hidup balik. Kumpulan yang kedua ni, bila dia rasa dia tertinggal amalan-amalan yang dilakukan. Dua. Yang ketiga, kumpulan yang ketiga ni, kumpulan yang ditakuti oleh para alim ulama. Di mana alim ulama sebut, bila dia masuk di alam barzakh, dia menjadi kaget yang amat sangat. Siapa dia kumpulan ketiga ni? Disebut dalam surah Al-Kahfi, ayat 103 hingga ayat 106. Allah Subhanahu wa taala cerita, kumpulan manusia yang masuk dalam kubur, tiba-tiba dia masuk saja, dia pandang kanan, dia pandang kiri, belakang, depan, atas, bawah. Tiba-tiba kosong amalan dia menghadap di hadapan Allah. Kosong amalan. Yang jadi bahaya. Tak ada pahala sembahyang, tak ada. Pahala puasa tak ada. Pahala zakat tak ada. Pahala yang dia buat tak ada di saat itu. Bila tak ada saja, di waktu ini kelam kabut pada diri dia. Yang ni Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Sebut wahai Muhammad, ada di kalangan umat kamu yang kosong amalan dia bila menghadap depan Allah. Bila masuk dalam kubur tu, akhsarina a'mala. Segala benda yang dibuat tu kerugian dalam hidup dia. A'mala dia tu tak ada apa-apa yang dia menghadap depan Allah. Kenapa jadi demikian kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Punca dia membiarkan diri dia sesat sepanjang hidup di atas dunia. Dia biarkan diri dia sesat sepanjang dia hidup atas dunia. Dia buat amalan, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia sangka amalan dia tu dah terbaik di sisi Allah yang dilakukan. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu orang yang kufur pada ayat Allah dan juga tak yakin dengan pertemuan pada Allah. Fahabitat a'maluhum. Hancur lebur amalan-amalan dia. Fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Maka dia tidak mampu untuk bangun di akhirat nanti untuk ditimbang amalan-amalan dia, untuk dikira dan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, kenapa jadi kosong amalan? Kenapa jadi kosong? Allah sebut kerana sesat. Sesat. Di antaranya dia tak sedar yang dia berada dalam keadaan kesesatan. Orang kita ni, dia tak perasan dia berada dalam keadaan sesat. Sesat kat mana? Kita tanya, mana ada sesat Ustaz? Saya tak masuk ajaran sesat pun. Ada di kalangan kita sebut demikian. Saya tak terlibat pun dengan ajaran sesat. Kita jawab, tak. Maksud ajaran sesat yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala ni, ialah bila kamu berpaling daripada Al-Quran. Bila kamu berpaling daripada Al-Quran, kamu tak bersama dengan Islam dalam hidup kamu, ataupun kamu bahagi-bahagi. Ajaran Islam ni, ambil separuh, kamu tinggal separuh yang lain. Kamu ambil dalam bab tertentu, kamu terima Islam. Dalam bab yang tertentu, kamu tolak Islam. Maka di waktu itu, kamu sesat dalam hidup kamu. Islam diajar demikian. Bila sebut Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam semua sekali. Jangan kita ni hidup dalam keadaan yang kita nak ambil separuh dan kita kupus separuh yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebut, afatatma'una an yu'minu lakum. Allah Subhanahu wa taala sebut, apakah patut di kalangan kamu beriman, kamu beriman separuh dan kamu kufur separuh yang lain. Kamu kufur pada separuh yang lain dalam Al-Quran Karim. Tak patut langsung dalam hidup kamu jadi demikian. Bila sebut Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam semua sekali. Jangan terima selain daripada Islam, mereka menipu kita. Jangan terima ajaran yang disebut dengan ajaran nasionalis. Jangan terima ajaran sekularis. Jangan terima ajaran demokrat. Jangan terima ajaran-ajaran yang datang, yang dicipta dan direka oleh manusia ini. Dalam hidup kita, semua tu tak mampu menolong kita waktu mana kita dalam kubur sekejap lagi. Bila masuk dalam kubur, kita tak mampu ditolong dengan ajaran-ajaran yang selain daripada Islam. Yang hanya diterima di sisi Allah, inna ad-dina indallahil Islam. Hanya agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam. Wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, maka tidak diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin.
di akhirat nanti mereka termasuk di kalangan orang yang rugi. Bila di akhirat tu, bila masuk dalam kubur, yang pertama sesat dalam keyakinan dengan Islam. Itu yang pertama, yang biasa saya sebut. Yang kedua, sesat dalam ibadah. Orang kita tak sedar ibadah dia tidak diterima di sisi Allah. Kalau tidak, takkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut fawailul lil musallin, bagi mampus kamu dengan sembahyang kamu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kam min saim laisa lahu illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang puasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Jawabnya, amalan ibadahnya tidak diterima di sisi Allah. Yang ketiga, dalam hidup kita ni, dalam kehidupan kita jadi sesat di sudut akhlak. Perangai kita. Ramai mana orang kita semakin tua, semakin buruk perangai. Semakin berusia dalam hidup, semakin tak jaga mulut. Caci maki. Kemudian cakap benda-benda yang lucah di bibir-bibir mereka tersebut. Punca apa? Punca kerana mereka tak jaga akhlak. Tanda orang yang jaga akhlak, dia sentiasa bertaubat. Bila dia sentiasa bertaubat, tanda dia sedang menjaga akhlak. Tapi kalau hidup ni sentiasa rasa sombong, rasa ego dalam hidup, tak apa, sebenarnya orang ni hilang akhlak dalam kehidupan mereka semua. Bila masuk saja dalam kubur, dalam keadaan yang dia masuk tu, sama ada 3 kelompok ini yang sedang berlaku ni, Allah cerita tu, tiba-tiba mulut masing-masing sebut, Tuhanku, bagilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Bermula daripada situlah, start daripada kita berada di dalam kubur ini, di barzah itu, mula kita ditanya soalan, ma rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma qiblatuka, wa ma, tanya terus. Bila tanya soalan yang demikian saja, lalu dalam keadaan demikian, kita pun mula dalam keadaan demikian menjawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ada di kalangan orang mukmin ni, ada 2 saja jawapan. Sama ada dia boleh jawab, sama ada dia terdiam tak boleh jawab. Yang tak boleh jawab tu, sampai 3 kali diulang. Tanya tak boleh jawab. Pong terus menjunam ke dalam bumi. 7 petala bumi masuk dalam bumi ini sendiri. Dan Rasulullah mula tayangkan, Rasulullah tunjuk jari Rasulullah tunjuk, Rasulullah masukkan jari ni dengan jari ni. Kemudian Rasulullah kata, bahu ni dengan bahu kanan dan bahu kiri ni terhimpit di saat itu, sehingga kan sampai peringkat mereka menjadi ketakutan yang amat sangat. Terjunam ke dalam bumi. Manakala orang mukmin bila tanya ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka, dia boleh jawab tu, terloncat keluar ruh dia, naik sampai ke atas. Masuk dalam burung-burung yang warna hijau. Masuk di kalangan ahli syurga Allah, berada di pintu syurga Allah. Berbeza-beza ruh orang mukmin. Bila ditanya soalan, jawab saja terus, kemudian naik terus. Terloncat naik roh dia. Naik wangi. Kubur dia menjadi wangi yang amat sangat di saat itu, dan dia mula hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Inilah yang saya nak masukkan pada para sahabat-sahabat sekalian, bahawa permulaan hidup di alam barzah itu berlaku kepada 3 keadaan yang saya sebut di awal-awal tadi. Mudah-mudahan dengan saya sebut 3 keadaan ini, kalian boleh faham sedikit dalam perbincangan kita ini, dan kita akan jawab beberapa pertanyaan sahabat-sahabat yang nak tanya melalui chat ataupun mesej yang ada ni. InsyaAllah kita jawab pertanyaan-pertanyaan, dan mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah berkati kita semua insyaAllah. Silakan. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, sila. Saya tak boleh dengar suara kalian. Cuma saya dipahamkan suara saya didengari oleh kalian. Tak apa dah tu. Yang mudah-mudahan saya akan jawab melalui chat tersebut. Kalau tuan-tuan ada pertanyaan, soalan-soalan nak tanya, boleh mula tanya. Muqaddimah saja. Kita muqaddimah saja pada pagi di tempat tuan-tuan ini. Dan tempat saya ni, di tempat di bumi Malaysia ni nampak gelap dah. Nak maghrib dah. Sekejap lagi maghrib dah kaminya di waktu ini. Wallahualam. Silakan. Jika ada soalan boleh type di sini. Ya. Tuan-tuan type di chat. Nampak macam faham semua dah. Orang island ni biasa cepat faham. Biasanya demikian. Banyakkan baca doa yang disebut dengan doa Allahumma khtin ajalana bihusnil khatimah
wala taqtin ajalana bisu'il khatimah. Ya Allah, tolong matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wala taqtin ajalana bisu'il khatimah. Jangan kamu matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Itu di antara doa kita lah. Saya kumpulkan siri doa-doa ni dalam kitab ni. Kalau sekiranya jemaah-jemaah yang nak kepada kitab ni boleh dapat melalui yang disebut dengan e-book je. Melalui e-book pun ada. Saya dipahamkan demikian. Dalam kumpulan doa-doa yang bila kita nak meninggal dunia, baca doa apa dia. Dan bagaimana kita nak dapatkan. Ni para hadirin sekalian boleh dapatkan dalam koleksi e-book ini. Dalam e-book ni para hadirin sekalian boleh berhubung direct di talian yang ada, talian mengenai dalam e-book ni. Tuan-tuan boleh tengok di skrin nanti insya-Allah. Saya akan admin akan paparkan nombor-nombor sama ada pada talian 019-577-6306. Kalian boleh dapatkan kat situ insya-Allah. Apa maksud Ustaz bila roh orang mukmin terloncat ke atas lepas menjawab soalan malaikat? Maksudnya memasuki alam barzah daripada alam kubur. Mungkin saya miss awal-awal. Saya maksudkan begini. Bila soalan ditanya, soalan tanya saja, roh ni akan mula masuk. Rasulullah cerita, roh akan masuk bahagian kepala. Ada ditanya sahabat-sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kita akan rasa macam kita hidup di atas dunia?" Rasulullah jawab, "Ya, akan rasa macam tu." Bila mula start daripada kita disoal saja, nak tanya ma rabbuka tu, masuk saja roh kita ni sampai parah kepala. Ada yang sebut parah dada. Rasulullah sebut dalam hadis yang berbeza-beza. Bila ada yang sampai parah perut, roh ni masuk. Dan kita rasa kita hidup dalam kubur ni. Kita hidup dalam kubur. Di waktu mana disebut saja demikian, bila dalam keadaan sedemikian rupa tu, kita pun malaikat tanya, "Ma rabbuka?" Ma rabbuka kali yang pertama tu, rasa ketar, tak boleh nak jawab tu. Kedengaran ni geraham ni, mulut tu tenganga. Mulut tenganga. Kemudian bunyi geraham ni, kak nak jawab. Nak jawab. Bila nak jawab tu, malaikat ulang. "Ma rabbuka?" kali yang kedua. "Ma rabbuka?" kali yang kedua tu, dia pun dalam keadaan sebegitu, dia pun nak jawab lagi. Bunyi lagi. Kali yang ketiga, malaikat tanya, "Ma rabbuka?" kali yang ketiga. Bila tanya kali yang ketiga, dia pun jawab, "Allahu Rabbi." Allahu Rabbi itu telapang kubur kita. Terbuka terus. Kubur ni berubah menjadi warna hijau yang cantik. Kemudian dalam masa yang sama tumbuh rumput-rumput yang wangi. Tumbuh rumput-rumput yang wangi. Bila dalam keadaan sebegitu, tumbuh rumput-rumput yang wangi, kemudian semerbak bang wangi, kemudian lepas pada tersebut, tanya, jawab. Roh kita ni ke mana? Roh yang lepas pada jawab, ditarik jenazah kita, disandar ke kubur, disandar di dinding kubur tu dalam satu riwayat cerita. Kemudian di saat itu roh kita ni keluar balik daripada jasad. Bila keluar itulah yang disebut terloncat untuk keluar daripada jasad kita dalam kubur, terus naik ke atas. Dia naik ke atas. Roh yang tidak mukmin, bila tanya tak boleh jawab. Tanya tak boleh jawab. Terkeluar juga daripada jasad dia, tapi terjunam ke dalam bumi sedalam lebih kurang Rasulullah sebut sedalam mana 7 petala bumi yang masuk ke dalam. Itu beza di antara roh mukmin dan roh orang yang tidak mukmin. Roh mukmin bila kau tanya tu naik terus, masuk dalam burung yang warna hijau, masuk dalam bekas yang cantik, masuk di depan pintu syurga. Itu beza-beza keadaan. Roh orang mukmin ni berada kat mana? Beza-beza. Dalam hadis-hadis Rasulullah cerita banyak sangat. Seingat saya lebih kurang dekat dengan 70 tempat kawasan yang roh mukmin yang diletak di tempat mana mereka letak. Di antara roh orang mukmin letak depan pintu syurga. Ada letak di antara, kalau kita belajar sebelum daripada ni pun kita sebut bahawa roh orang mukmin ni di antara lembah dengan lembah di kota Mekah. Pun ada juga disebut demikian. Itu yang saya maksudkan, bila kita masuk dalam kubur, roh kita masuk balik. Masuk tu sekejap ya masuk. Dalam sesak jawab. Berdasar pada berapa lama kamu kena jawab setiap di kalangan kita. Itu nak sebut cara demikian yang berlaku. Sama ada terloncat naik ke atas ataupun terjunam ke dalam bumi. Na'udzubillah min dzalik.
Salam Ustaz, ada tak amalan daripada Nabi dan sahabat-sahabat untuk dapatkan husnul khatimah? Istiqamah dalam Islam. Di antara benda yang boleh menyebabkan kita ni dapat husnul khatimah. Kerana hati kita ni berbolak-balik. Antara amalannya doa, istiqamah. Kemudian doa dengan Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini di antara amalan yang menyebabkan bila kita jaga amalan-amalan sebegini, kita akan dapat husnul khatimah. Duduk dengan orang saleh, keluarga dengan keluarga yang saleh. Kemudian bagaimana lagi nak dapat husnul khatimah? Sentiasa hidup dalam keadaan berwudu. Ni semua amalan-amalan yang menyebabkan kita ni tak berbolak-balik hati kita waktu mana kita dekat dengan menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Ustaz bagi nasihat anjuran Nabi amalan utama buat anak-anak yang telah kematian ibu bapa supaya diberi kesenangan. Yang pertama saya nak pesan pada anak-anak, bila meninggal dunia ibu bapa, tolong kita yang uruskan pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah itu yang kita kena buat. Itu yang terbaik. Yang kedua, pastikan pada kita membayar hutang-hutang yang terlekat oleh kedua ibu bapa kita. Bayar dulu hutang tu dulu. Hutang yang ada tu bayar dulu. Kerana ni masalah roh yang akan tersangkut. Yang ketiga, melaksanakan wasiat dia. Wasiat dia. Wasiat yang diwasiat tu, apa dia? Kita buat. Yang keempat, melaksanakan hajatnya. Hajat. Waktu mana dia hidup, dia ada hajat dia. Dia nak buat begitu, dia nak buat begini. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Tak sempat dia nak meninggal dunia tu, dia nak laksanakan. Maka kita anak-anak ni pakat ambil duit tu. Kita jangan faraid lagi. Jangan faraid lagi. Kita laksanakan dahulu. Kita sebut ada anak beranak kita ni, dia ada hajat. Hajat dia begini. Kita pakat dulu bagi dahulu hajat dia. Perkenankan hajat dia terlebih dahulu. Yang kelima, pada diri kitanya ialah laksanakan faraid dengan cara yang baik. Sama-sama kita. Yang keenam, tolong sambung silaturrahim dengan keluarga arwah yang telah meninggal dunia. Yang ketujuh, tolong kerap ziarah kubur arwah ayah dan arwah ibu. Sama ada ziarah tu dalam bentuk jasad kita ataupun ziarah dalam bentuk doa. Itu pun dua-dua tu ziarah. Dipanggil demikian. Assalamualaikum Ustaz. Abang Man nak tanya. Abang Man, siap ke meniaga jadi ke Abang Man? Agar Ustaz bagi tips bagaimana kita nak cuba maintain agar diri kita sentiasa mengati-mati dan prepare diri kita di tahap yang paling maksimal mungkin. Abang Man, saya cadangkan sediakan kain kapan Abang Man. Sediakan kain kapan dalam rumah tangga masing-masing. Letak dalam almari rumah kita. Jangan letak dalam almari itu medal-medal je. Tak sama dalam apa dia, dalam rumah kita ni, muka depan masuk-masuk ada kain kapan. Nampak degil-degil lagi, tempah terus batu nisan Abang Man. Tempah terus batu nisan, letak nama, cuma tarikh kosongkan dulu. Bila kita boleh buat demikian, nampak lawak, tapi sebenarnya paling tidak kita nak suruh maintain diri kita ni ingat sentiasa saat mati. Kalau kita nak buat yang lain tak boleh. Katakan orang kita dia nak pergi ke masjid, nak pergi ke seorang, dia tak teringat sangat pada mati. Nak sebutnya. Tapi bila dia kerap dalam hidup dia buat amalan-amalan yang boleh menyebabkan ingat pada mati. Antaranya ziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan demikian. Ziarahlah kamu ke kubur. Kerana bila kamu pergi ke kubur, mengingatkan diri kamu untuk kehidupan di akhirat. Rasulullah ajar demikian. Ini cara dalam hidup kita lah. Manakala kain kapan tu buat latihan tu Haman. Ukur terus perut kita besar mana, kaki kita panjang mana, kemudian bahagian kepala kita banyak mana, panggil anak-anak kita, bagi tahu. Ni bahagian kepala, ni bahagian tengah, ni bahagian kaki tersebut. Try test dulu pakai. Kalau baju raya pun test 2-3 kali, takkan kain kapan tak boleh test 2-3 kali. Itu cara demikian pada diri kita ni. Kemudian ada lagi pertanyaan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Apa amalan yang boleh dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk membantu si mati di dalam kubur barzah? Yang pertama, tolong banyakkan berdoa kepada dia. Hidup ni tolong baca doa. Doa ni insya-Allah sampai. Itu cara demikian. Yang kedua, bersedekah di atas namanya. Kita bersedekah di atas nama arwah. Arwah tu kita sedekah. Kita sebut, Ya Allah, sampaikanlah amalan sedekah ini kepada orang ni. Yang ketiga, kita melaksanakan hajat-hajat dia waktu mana dia hidup. Dia ada hajat dia. Dia kata, saya nak bagi. Saya nak buat masjid lah.
Tiba-tiba dia meninggal dunia. Tak sempat dia nak buat masjid. Kita pun laksanakan. Ini cara kita buat baik pada dia. Yang keempat, pergi ziarah kuburnya. Ziarah kubur ni penting. Saya nak sebut, orang kita ni jadi malas dah ziarah kubur. Sebab orang kita letak jauh kubur dengan masjid. Sebenarnya, dalam hidup kita, kita kena sentiasa dekat di antara kubur dengan masjid. Itu cara dalam kehidupan kita yang sepatutnya demikian. Bantu dengan cara demikian. Bersedekah di atas namanya. Wakaf di atas namanya. Assalamualaikum Ustaz. Apa beza rijal batin dan alam barzah? Saya nak sebutnya, dia beza jauh sangat di antara rijal batin. Rijal batin ni perasaan yang dirasakan saja. Manakala alam barzah, alam yang reality, yang benar yang terjadi. Itu mesti dibezakan. Beza rijal batin tu orang rasa je. Rasa macam khayal begitu saja. Tapi di alam barzah bukan alam yang disebut dengan rijal batin. Tapi alam barzah ni alam reality yang mesti dialami di kalangan setiap kita. Satu lagi Ustaz, Abang Man nak tanya lagi. Tak puas hati lagi Abang Man ni nampak gaya. Andainya kita ada dosa dengan orang yang telah meninggal, bagaimana kita nak minta maaf dan cuba bersihkan diri kita agar kita tak berdosa? Tolong ambil duit, kemudian pergi ke bank, pergi ke masjid, kemudian masukkan duit dalam tabung masjid tu, kemudian niat pada orang yang pernah kita buat salah dengan dia. Itu cara demikian. Kita nak suruh, ya Allah sampaikanlah pahala ni agar membersihkan dosaku yang telah aku lakukan pada hamba Allah ini, ya Allah. Kita minta dengan dia. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam masa yang sama juga, kita berdoa pada dia, ya Allah, aku ni pernah buat dosa pada hamba Allah ini. Aku harap supaya kamu ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Sampaikanlah doa aku ni khusus untuk orang yang telah aku buat dosa ini, ya Allah. Itu cara pada diri kita lah. Salam Ustaz. Apa pesanan-pesanan yang kita boleh beri pada anak-anak kita yang kecil ataupun yang besar supaya mereka sentiasa ingat nanti bila ibu bapa dah tiada? Antara pesanannya, saya sebut tadi lah. Kita pesan pada anak-anak kita, jangan lupa umur abah, umur umi kamu ni menjelang kematian. Sentiasa ingatkan demikian pada mereka. Bila mati, kamu kena mandikan mayat abah. Kamu kena mandikan mayat umi. Kita sebut ada anak-anak kita yang kecil ataupun yang besar. Dan sentiasa sebut ada dia. Bila meninggal dunia nanti, di antara perkara yang kamu kena buat ialah ziarah kubur abah. Ziarah kubur umi. Ziarah kubur dalam hidup kita ni, bagi tahu pada anak-anak kita tentang perkara demikian. Supaya bila dalam keadaan sebegitu, dia sentiasa bersiap sedia untuk saat mana kita tiada dan dia pun tiada. Itu cara dalam hidup kita. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita bersedekah ataupun doa ke atas arwah kawan, tapi kita tidak tahu nama penuhnya, macam mana Ustaz tu? Boleh, tak ada masalah. Niat je. Kita niat, bayangkan wajah orang yang pernah kita, yang kita nak sampaikan itu. Ataupun kita aimkan saja. Aim, ya Allah, aku pernah berjumpa dengan orang yang sebegini. Kemudian dia jam begini, tapi aku tak ingat nama dia, ya Allah. Sampaikanlah pahala aku ni pada orang tu, ya Allah. Sampai pahala tersebut. InsyaAllah sampai. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Senang pada diri kita ni. Kemudian, salam Ustaz. Macam mana kita nak pastikan amalan kita tu dapat diterima pada arwah jika kita ni banyak dosa? Tak payah kita pastikan. Yang penting kita buat. Kita buat je amalan kita. Kerja, Allah dah sebut dah. Ud'uni astajib lakum. Ada 3 benda yang Allah Subhanahu Wa Taala pesan. 3 benda yang memang Allah kata wajib aku akan buat pada kamu. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, in tansurullah yansurukum. Kalau kamu tolong agama Allah, wajib Allah akan tolong kamu. Kemudian faskuruni azkurkum. Bila kamu ingat pada aku akan ingat pada diri kamu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut cara demikian. Yang 3, Allah Subhanahu Wa Taala ajar tadilah, maknanya ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa pada aku, wajib aku mustajabkan doa kamu. Wajib. Allah akan terima perkenan doa kita. Walaupun kita banyak dosa macam mana sekalipun terhadap si mati ini, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan Rahmanur Rahim. Allah ini mengatasi daripada kemarahan Allah dan juga dosa-dosa yang kita lakukan ini. Ini cara kita dalam hidup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Ustaz, adakah kita masih menanggung dosa ahli keluarga kita bila kita sudah berada di barzah? Boleh jadi kalau kita tak ajar amalan, tak ajar dengan sempurna, kita menanggung dosa mereka. Kita akan menanggung.
Bila kita mati dalam keadaan kita tak ajak agama pada keluarga kita. Keluarga kita lawan perintah Allah. Kita menanggung sama. Menanggung sama apa yang dia buat. Walaupun dia masih hidup, kita dah meninggal dunia, kita tetap menanggung. Kenapa? Kerana kita tak ajar. Kita tak didik dan kita tak tarbiyah. Tarbiyah dan didik di waktu mana hidup ini sampai kita boleh berlepas diri daripada keluarga kita. Aku berlepas diri. Kalau kamu buat dosa, maka dosa ini aku minta dengan Allah supaya aku tak tanggung. Sebut pada anak-anak kita. Itu cara demikian pada diri kita. Ustaz, apakah doa untuk meringankan seksa kubur? Di antara doa yang mudah untuk kita baca, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosanya, ya Allah. Ni yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah sebut, Allahumma ighfir laha. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Allahumma ja'al qabraha rawdatun min riyadil jannah. Ya Allah, tolong jadikan kubur dia di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Ni doa yang paling mudah untuk bila kita baca doa ni, ringan seksa kubur yang berlaku padanya. Itu cara demikian. Antara doa apa dia? Doa bapa kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, belah kasihanlah pada aku dan kedua bapa aku. Belah kasihan pada mereka sebagaimana mereka mendidik aku sewaktu mana aku kecil dahulu, ya Allah. Doa-doa demikian. Alhamdulillah. Kemudian ada satu lagi soalan. Sambung tadi soalan mania. Masih kita tanggung walaupun contoh dia dah kahwin, contoh anak perempuan dan ada suami, dan kita tak suruh dia pakai tudung sebelum kita mati. Ya, sama begitu. Maknanya kalau sekiranya kita dah hajar dah, suami dia pula suruh buka. Misal contoh. Suami dia suruh buka, maka kita tak tanggung lah. Lepas pada dia berumah tangga je, kita tak tanggung lah. Anak perempuan. Anak lelaki di bawah tanggungan kita lagi. Sampai kita mati. Anak lelaki. Kalau anak lelaki, walaupun dia dah berumah tangga, kita masih lagi menanggung dia. Walaupun dia dah angkir balik. Dalam masa yang sama, kita masih ada hak dan kuasa ke atas diri dia. Sampai bila? Sampai kita mati. Anak lelaki kita mesti bertanggungjawab terhadap ibu dan ayah dia. Besar anak lelaki ni sendiri. Jadi dalam keadaan sebegitu, kita diajar supaya sentiasa memastikan barit kita berlepas diri. Terutama dengan anak perempuan. Bila dia berumah tangga, lepas dirilah kita dengan dia. Ustaz, kita selalu mendengar yang si mati menderita di dalam kubur selagi harta pusaka faraid dan sebagainya tidak diselesaikan oleh waris selama bertahun-tahun. Adakah ada kebenaran dalam hal ini? Ya, memang benar. Tak percaya, cuba try mati lah, tak percaya. Macam mana kita tertanggung? Bila sekiranya harta pusaka tu tak selesai, tak bayar harta pusaka lah, bil elektrik tu tak bayar, selagi itulah dia akan menanggung dalam kubur. Sebab tu, bila seorang meninggal dunia, putuskan segala hubungan dengan dunia ini. Maksudnya, segala benda yang dia kena tanggung atas dunia ni, selesaikan. Tukar nama dia, kemudian bagi nama kepada orang yang disebut dengan orang-orang yang soleh. Kemudian tukar pada anak-anak yang soleh dan sebagainya. Yang ni maknanya selesai dulu urusan ni. Selagi mana tak selesai, selagi itu akan tanggungjawab. Waktu mana kita dalam kubur, terseksa dalam kubur itu sendiri. Kemudian, Ustaz, saya ada kawan baik, tapi dia bukan Muslim. Saya gagal nak tarbiyah dia. Dia mati dulu. Dia sangat baik. Dia banyak tolong saya waktu mana saya belajar dahulu. Macam mana dia boleh saya bantu dia? Saya kesian dengan seksaan kubur kat dia. Apa patut saya buat? Patutkah saya doa untuk dia? Berakhir dah. Kita tolong dia sebenarnya. Bila dia dah meninggal dunia, habis dah pertolongan kita untuk dia. Pernah Rasulullah nak baca doa kepada ayah dia dan arwah ibu dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegah. Dalam riwayat demikian, cerita demikian. Demikianlah pada mereka tu, bila mereka meninggal dunia, walaupun baik macam mana pun, orang bukan Islam, berakhir bila nikmat dia? Berakhir dekat dengan kematian. Dekat dengan kematian dia. Bila dekat nak mati, Allah ringankan sengsara, sakarat yang dilalui tersebut, sampai dia masuk dalam kubur, dia tidak ada lagi kebaikan yang dia hadap di hadapan Allah, kerana kemungkaran dia, kekufuran dia kepada Allah yang menyebabkan dia hilang nikmat berada di dalam barzakh. Maka kita tolong, kalau nak tolong
pada diri dia, tolong waktu mana dia hidup. Bukan tolong waktu mana dia meninggal dunia. Dah meninggal dunia, tak ada dah pertolongan untuk demikian. Boleh ke Ustaz ulas sikit berkenaan kita sedekahkan Al-Fatihah dan juga Yasin buat si mati? Boleh tak ada masalah. Baca Al-Quran Karim. Banyak pun riwayat-riwayat yang cerita, sahabat-sahabat yang pergi ke kubur, dia baca ayat-ayat Quran kepada orang yang telah meninggal dunia. Dia sampai ke tak sampai, mudah-mudahan sampai insya-Allah. Allah jadikan kebaikan itu. Yang nak buat pun boleh, yang tak nak buat, diam-diam sudah. Senang cerita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dah banyak tu pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat dah. Sejam lebih dah kami nak maghrib dah tempat kami ni. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang bertambah di saat ini. Dan Allah jadikan pada kita semua kebaikan yang berterusan dalam hidup. Mari kita sama-sama baca doa lah. Mudah-mudahan Allah jadikan doa kita ni doa yang dimakbulkan di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq. Wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, alhamdulillah setakat ini kita telah melaksanakan untuk Cakna Asnaf insya-Allah. Di mana kita telah gerakkan kit dapur, kita telah gerakkan kit kebersihan dan juga kita gerakkan yang ketiga kit yang disebut dengan kit penjagaan bayi. Penjagaan bayi insya-Allah. Dan kita telah agih-agihkan sumbangan ini alhamdulillah telah bahagi di kalangan mereka-mereka yang susah. Termasuk dengan sumbangan makan. Nasi bungkus. Kita telah bungkus. Sejak dah 2 hari dah kita dah bungkus nasi. Sebungkus sebanyak lebih kurang RM8 sebungkus. Tuan-tuan boleh terus ke Maybank Matan Center ataupun Bank Islam ataupun CIMB ataupun Bank Islam tersebut insya-Allah. 3 Maybank tersebut. Tuan-tuan boleh sama ada nak bagi sumbangan melalui sumbangan kit dapur tu pun boleh. Sebanyak lebih kurang RM60 je. Untuk satu bungkusan tu kita bagi pada mereka yang bila berlaku PKPB begini, ada di kalangan kita yang susah-susah, yang memerlukan sangat bantuan-bantuan. Lalu kita sampaikan demikian. Tuan-tuan boleh tengok perfume ni. Ramai yang sibuk tanya soalan-soalan begini, boleh WhatsApp je terus. Ke talian 014 269 6217. 269 6217 dalam bentuk 4 koleksi sebegini tuan-tuan boleh dapatkan lah insya-Allah daripada perfume yang saya sentiasa war-warkan pada jemaah-jemaah sekalian insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Allah jadikan kebaikan bertambah untuk diri kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.